Macam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Itu juga tidak saya lupakan Yang Mulia Tengku Muhammad Safari bin Tengku Ahmad, bos Tengku. Dari orang sebut macam tu, saya sebut macam tu. Bos yang walaupun sibuk, terima kasih banyak sudi meluangkan masa bersama pada hari ini. Sebenarnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian yang mengikuti secara live. Maknanya dia ada dua cara lah, secara fizikal, secara online. Dan tidak mengikuti ceramah ni bukan pilihan. Jadi mana kau kena dengar lah, walaupun online. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini. Kerana bukanlah orang kata bukanlah satu perkara yang kita sangka lah kan. Kita tak pernah menjangka yang kita boleh lagi berkumpul seperti ini. Setelah sekian lama kita terkurung kan, bukan senang. Dan hari ini 20 yang terpilih yang masuk ke dalam dewan ni bertuah benar lah kan. Sampai tengok depan-depan dengan harapan dapat selfie lepas ni. Jadi kalau jadi mana kata saya pun rasa seronok sangat sebab kita ni Tuhan bagi pengajaran banyak pengajaran dekat kita. Pengajaran yang Tuhan bagi dekat kita yang mana kalau Allah nak bagi jadi, dia boleh jadi. Allah bagi dia tak jadi pun, dia boleh jadi tak jadi. Orang jadi mati bukan sebab dia COVID. Kadang-kadang sebab dia COVID tu dia boleh masa buat. Macam tadi baru yang kami berbincang-bincang, berbual tadi, kita kadang oksigen dah drop, dia ditidurkan. Ada orang yang menilai, habislah dalam hati walaupun tak cakap, tapi punya hidup lagi lepas tu. Ada orang oksigen dia taklah turun sangat, tapi doktor nasihatkan dia ditidurkan, dan lepas tu tak bangun lagi selepas itu. Dan ada orang, ada satu kisah tu, budak berumur, bukan budak lah, remaja berumur 21 tahun di Singapura. Dia balik kerja, mak ayah dia ajak makan, bagilah makan sama, tak apalah, ingat nak tidur sekejap, dia kata penat. Dia masuk dalam bilik, lepas tu tak keluar-keluar. Mak dia tinjau, tengok ada kesan muntah tepi bantal tu, pegang-pegang, rupanya dah tak ada nyawa dah. Mana kata Tuhan kalau nak ambil nyawa kita bila-bila masa saja. Tak kira walau di mana juga kita berada. Walau di mana juga kita berada, Tuhan boleh ambil nyawa kita ni tak lama, tak lambat, tak cepat, ngam-ngam, on time. Itu sebabnya disebut oleh Syekh Ibrahim Adham, kalau kamu boleh jawab 5 perkara, buatlah maksiat. Kalau kamu boleh jawab 5 perkara yang dipersoalkan ini, buatlah maksiat yang kamu nak buat. Pertama, cari tempat yang mana Allah tak nampak kamu. Cari. Memang kita tak akan jumpa. Kalau kita boleh jumpa tempat tu, buatlah maksiat. Yang kedua, jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari tempat yang lain. Ada satu tanah baru buka kat Selayang. Itu pun Allah Ta'ala punya masalahnya, walaupun tak ada dalam keran kan? Yang ketiga, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Boleh tak? Tak boleh kan? Semua Allah Ta'ala bagi. Yang keempat, waktu malaikat maut datang, kau minta tangguh kan? Aku nak cabut nyawa kau, aku jangan sibuk ni, lain kali lah datang. Cuba cakap macam tu dengan malaikat maut, tak boleh kan? Dan begitu juga yang kelima, waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka, minta postpone, bagi aku beribadah dulu, nanti kemudian barulah kau tentukan aku masuk syurga ke masuk dalam neraka. Jadi akhirnya tak ada satu soalan pun yang kita boleh jawab. Mana kata atas dunia ni hati-hati. Maksiat ni bukan mesti kita cerita pasal berzina, bukan cerita mesti pasal kita buat benda-benda ni. Segala benda-benda yang tak baik itu adalah maksiat. Bercakap benda tak baik juga adalah maksiat. Melihat benda tak baik juga adalah maksiat. Mengutuk bos kita, maksiat. Percaya mana ada orang ni?
Depan bos juga main pergi Assalamualaikum bos Tengku. Belakang kau balun bos kau semacam kan. Tapi itu sebab jadi bos ni besar pahala kan. Jadi bos ni besar pahala. Jadi makna kata dalam hidup kita ni kita fikir nak buat benda-benda baik. Jadi itu sebab tajuk hari ni pun mencari keberkatan dan kejayaan. Dan bila sebut tentang kejayaan, sebelum saya cerita pasal berkat kan, kejayaan tu sendiri adalah apa? Kita nampak orang tu naik kereta, dia jatuh. Dia jatuh ke dalam gaung, kereta dia hancur. Dia pun koma selama 3 bulan. Dan kemudian adakah dia dianggap sebagai satu kegagalan? Adakah kita anggap itu satu bentuk ketidakberjayaan? Pada saya, kalau kita memandang secara satu sudut yang hikmahnya, kita nampak dia sebenarnya berjaya menyelamatkan diri daripada kemalangan. Itu juga satu kejayaan. Kita nampak orang tu jatuh, betul, keluarga dia punah ranah. Sebab apa? Macam-macam masalah berlaku. Ada satu hamba Allah ni kaya-kaya, ada yang saya kenal kontraktor besar, buat projek macam-macam. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik dia kena tipu dengan kawan dia sendiri. Dia tipu dengan kawan dia hilang semua pendapatan. Dan saya tengok dia kerja apa? Dia bekerja jadi tukang kebun sekolah. Daripada dia kaya-raya, rumah banglo, rumah kena tarik, kereta kena tarik, anak daripada international school bawa balik masuk college biasa. Bayangkan, bukan satu benda yang senang nak buat, tapi pada saya dia berjaya. Sebab apa berjaya? Sebab dia berjaya membuang segala ego dia, segala dia punya maruah, pride, bangga diri dia selama dia hidup kaya-raya. Dia boleh hidup sebagai seorang tukang kebun. Dan hari ini dia dah kembali seperti normal, seperti biasa menyalin anak-anak semua dah lepas dan berjaya. Saya tengok depan mata saya sendiri insiden ni, saya tengok sendiri bagaimana bila kawan-kawan tinggalkan dia. Kat situlah nak tengok mana kawan-kawan kita. Bila kita susah, bila kita apa, kat mana kawan-kawan kita. Itu sebabnya itu juga sebenarnya satu bentuk kejayaan. Jadi sudahnya ada kegagalan dalam hidup ni, bergantung kepada macam mana kita melihat itu kegagalan ataupun kejayaan. Dapat bini yang gomok contohnya. Gomok bini kau dia tu. Itu satu kejayaan. Sebab kita terpulang kan, kadang-kadang orang kata chubby is beautiful kan? Iya, kau nak bini slim-slim, kau tengok bila bini yang badan ni padat padu, kau peluk wah bini sampai bini slim. Contoh lah. Jadi janganlah pening-pening kepala kan. Lah betul ke sedar gemuk lah kan, apa masalah? Yang lelaki tu sibuk nak cium perempuan kuih, kau tu gemuk. Sibuk nak perempuan kuih-kuih kan. Sendeng lah katil tu, bayangkan. Jadi pada saya lah benda tu terpulang pada macam mana kita melihat dia. Dan arwah abah saya seorang yang sangat besar badan, gemuk tu. Kalau naik motor sekarang dia pergi sekolah, orang tak nampak saya kat belakang. Ini cerita betul. Tapi arwah abah saya seorang yang happy kan. Dah gomok kau ni, arwah nenek saya semua tegur lah, gomok kau ni kurus ni dia. Dia cakap dia dengan bangga, dengan selamba dia, ni kurus ni. Dia memang dengan bersahaja bergurau sandal setiap hari. Tak ada. Kenapa kita nak memandang masalah benda yang Allah dah bagi ke kita? Gomok tu tiba-tiba kau bangun tidur, asal gomok pagi ni tak? Dah hari-hari kerja kau sukan ni, tengok masa PKP tu. Apa sukan yang paling popular? Sukan paling popular dalam PKP dia tengok Makan. sukan yang popular, jogging, cycling, membadak kata-kata. Itu sukan yang paling popular, membadak, muntah darah tengok TV. Lepas tu sibuk gumuk. Apa yang kau kesalkan atas apa yang kau buat? Kan? Kenapa? Kan? Itu satu kejayaan. Dulu sibuk lah kurus sangat lah. Orang nak gemuk. Dulu sibuk nak gemuk. Dah gemuk sibuk nak kurus. Apa penyakit kau ni? Ingat? Betul lah. Kan? Iya. Macam tadi kan, belum apa-apa buat pergi kantin. Aku pun okey lah, minum lah gitu. Tak sampai makan sama masuk sini balik kan, tak apalah, faham lah kan. Tak, memang macam tu lah kan. Ini sekolah tutup, pening kepala budak-budak PDPR macam mana nak jaga ni, apalah sekolah tutup, cikgu makan gaji buta. Kau marah cikgu? Marah. Kenapa bila sekolah nak buka? Sekali kerajaan umum sekolah buka, kau marahnya kenapa sekolah buka? Kau nak apa macam cakap?
hidup kita ni kan, perspektif macam mana yang kita tengok kan. Kita nak tengok macam mana. Abang Syahrizal Sulaiman, kau punya gaya dalam kereta. Gaya kau work from home ni nampak anak model dalam kereta. Besar kamera tu. Saya memang jadi masalah, saya tahu semua. Maknanya kejayaan tu sendiri adalah bergantung. Dan kalau nak beritahu tentang kejayaan, apa ukuran orang? Kasi orang lain lah, mungkin bukan kita lah. Yang biasa orang sebut berjaya tu apa? Kaya. Memang saya dah agak ada, kan ada orang cakap kaya. Tapi kaya tu cakap mana? Kaya tu kat mana? Kalau saya tanyalah, kaya tu kat mana? Kaya tu apa? Kaya tu apa? Tak, kita nak kaya lah katakan. Kita nak kaya. Tapi kaya tu apa? Apa orang akan cakap kaya ni? Banyak duit. Berapa banyak? Ada soalan dia lagi kan? Kaya tu apa? Kaya banyak duit lah. Okay, banyak duit, berapa banyak? Berapa banyak baru cakap kaya? Dulu waktu kita sekolah rendah lah, kita dapat RM100 dalam poket, kaya dah. Kaya dah RM100. Hari ni RM100. Kan? Betul tak? Kita bukannya orang ada, kita bukannya ada darah raja. Contoh ha. Kaya tu macam mana? Cakaplah kaya macam mana? Jangan risau. Kalau kita sebut ukuran kaya tu dengan duit, jangan risau. Percaya cakap saya, akan ada orang lagi kaya daripada kita. Itu sebab bila kita bercerita tentang kekayaan, dia takkan berkesudahan. Kalau itulah dianggap sebagai berjaya lah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita melihat kejayaan itu sebagai kebaikan. Sebab memang tidak ada sempadan untuk berbuat baik. Buatlah baik walaupun kepada musuh kita, walaupun kepada orang yang tak baik dengan kita. Buat baik. Maka itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Sebab bukan senang buat baik pada orang yang tak buat baik dengan kita. Buat baik dengan orang yang baik dengan kita tu senang. Tapi berbuat baik dengan orang yang tak baik dengan kita, apa yang Nabi tunjuk? Orang hamun dia, orang maki dia. Bayangkan perempuan tua yang buta tu, yang Yahudi ni. Bayangkan menghina Nabi setiap hari, maki hamun Nabi setiap hari. Tapi Nabi balas dengan apa? Nabi pergi rumah dia, Nabi suapkan dia makanan. Ingat tak kisah tu kan? Macam mana pula bayangan Nabi suapkan kat dia. Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah setelah kewafatan Nabi. Dia kata, apakah yang biasa Nabi buat waktu dia hidup? Maka Aisyah kata, dia buat ni termasuk salah satunya suapkan makan pada perempuan tua yang buta tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun cubalah buat. Sampai dekat rumah tu dia ambil roti, cecah dengan air, dia suap dengan penuh kelembutan. Orang tua tu luahkan balik. Tui dia keluar balik. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada engkau. Bayang, menangis Sayyidina Abu Bakar. Nabi yang kena maki hamun, Nabi yang kena maki, tapi dia suap lagi lembut pada orang lain yang tak kena maki ni. Cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan orang yang maki hamun kita setiap hari, bagaimanakah kaedah suapan itu? Tolong cakap. Kalau pakai sedur tu dia gadak bakar-bakar, mampu lagi agak-agak je. Nabi dah. Tu sebab saya kata tadi, kalau berbuat baik tak ada sempadan kepada jiran-jiran kita yang berbangsa India, Cina, tak kisah apa bangsa sekalipun, buat baik. Itu juga satu bentuk kejayaan. Keluar duit, nak keluar duit lah untuk sumbangan, untuk tabung kelab staf pengurusan air Selangor wilayah Gombak. Satu kejayaan kalau kita boleh keluarkan lebih. Sekarang ni potong gaji tak bulan untuk bayar untuk kelab staf tu, ada tak? Tak ada. Sebab tak ada siapa yang sanggup tolak gaji secara berkala. Tak ada. Tapi macam-macam aktiviti kau nak. Tak ada ke family day, tak ada ke birthday, tak ada ke niat. Minta macam-macam. Modal tak nak keluar. Macam mana? Betul tak bos? Itu kau suruh bos cari dana. Kau mending mana? Iya, buatlah kelab staff. Kan? Kelab kebajikan. Tolak gaji bulan tak ada lah banyak pun RM5. Kalau tak pun, kalau bersetuju mas setuju tanya, time kutip sah nantilah dah depan lah lain kali lah tu lah. Tolak gaji siap-siap tu dah.
Saya pejabat saya dulu macam tu. Siapa yang gaji tinggi lagi banyak lah tolak. Nah, siapa yang bos-bos pengarah dulu, dia tolak dia banyak lah sikit sampai RM20 tu bulan. Tak ada masalah dah. Tapi setiap tahun ada lah insentif, adalah jamuan makan malam dia, adalah dengan apa kan, contohlah. Jadi apa balik cerita kita tadi tentang kekayaan tadi yang kata sebagai kejayaan. Rupa-rupanya Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu ayat Nabi. 2 lembah tau, bukan 2 buni, bukan 2 bilik, lembah. Bayangkan lembah tu besar mana. Tak pernah cukup. Percaya cakap saya. Sekarang ni masing-masing siapa yang memang ada EPF, KWSP, semua ada KWSP kan? Tu je. Sekarang dah cek dah, keluar air Sina tinggal berapa. Tahun depan dengan air Citra. Apa tak kisahlah, air hangat, air sayang. Dah banyak air sayang. Macam-macam. Semua you je. Air tak ada. Kan? Air pun ceramah tak ada. Tak, maksudnya akhirnya bila kita keluar, kita tengok, banyak lagi. Kita dalam mencara. Besok by the time kita mungkin ada rezeki, kita pencet. Ada rezeki. Sebab kita tak tahu umur kita bila, kita cerita tadi kan. Katalah ada rezeki. Sebab pencet ni pun pencapaian sebenarnya. Orang yang pencet itu pun pencapaian. Jangan, aku dah pencet, jangan sedih. Itu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai tahap pencet. Ada orang lepas dengar ceramah, golak kuih, tak sakat, kata kak, tak mati. Dia kan kira dalam bilik masyarakat, kan dalam bilik masyarakat. Kan, golak, berasin, semua berkumpul ke dalam masuk. Macam-macam kan, batuk lagi semua ditolan hari tu kan. Jadi, tak boleh nak cakap. Kan? Ada rezeki. Ada orang tu saya cakap apa? Aku esok tak payah fikir apa dah. Pension aku ada dalam 500-600 ribu, Alhamdulillah. Aku relax, tak payah fikir apa. Aku enjoy dengan bini aku. Sudah 2 minggu lepas dia cakap, lepas dia pension, pegang senapang depan van. Depan van dekat depan bank. Nah, saya bukan hina kerja berkawal keselamatan. Tak, maksud dia, kau cakap itu kau tak payah fikir lagi dah. Tapi kenapa kau bekerja? Rupanya tak cukup. Sebab apa tak cukup? Baru pension ada duit sikit tengok. Gula lah, bila kau tabur gula kau tengok samut mulalah datang. Masa itulah anak sibuk datang. Nak kahwin, nak pakai duit sikit mak. Bah, nak pakai. Ni hang dengan nak menjaga sikit. Masa tu semua datang. Semua jenis bakor samut datang. Itu sebab saya pesan kepada semua anak-anak, jangan susahkan mak ayah kita. Duit KWSP, duit pension mak ayah, jangan diminta untuk kita, tu untuk dia. Bah ingat nak nikah, sini lah. Yang nak nikah siapa? Saya. Yang sadap siapa? Saya. Tapi kau babitkan dan mahal. Yang tua cakap kan. Ayah warna menyusahkan orang tak habis-habis. Daripada kocik menyusahkan orang. Cukup-cukuplah bagi mak ayah tu relax. Dan Nabi sebut juga. Dia kata bila kata bagi 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup kan. Dan Nabi kata, kalau kita tengok Allah Ta'ala uji kita ni, muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Dia garu kepala, aduh pening kepala, Sal, duit tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh kau orang. Tak, pada kita mungkin galak tau. Tapi pada dia orang, dia dah biasa dalam akaun ada 100 juta. Bila tinggal 10 juta, dia rasa dia tengah susah. Macam itulah manusia ni. Kalau kau berberat dengan orang kaya, memang kau pening kepala. Saya bercampur dengan orang kaya ni kan. Bukanlah kita kaya, kita ceramah kat tempat dia. Saya berbuat ada satu Datuk Seri. Datuk, besar rumah Datuk ni. Kat Bandar Sangri, lawa gila. Rumah 2 tingkat, kereta manjala semua. Mana ada kereta menogak, semua menjala kan. Kereta imported cars. So dia kata dia, tu, rumah ni mahal kan tu. Tak ada lah Ustaz. Masa sebeli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Baru 4 juta. Aku salah dong, aku dia salah. Ceramah dekat PKN Shah Alam. Kok PKN Shah Alam. Ustaz nak beli rumah ni time ni masa PKPB. Ini time nak beli rumah Ustaz. Murah harga dah.
Berapa? 1.2. Apa? 1.2 apa? Saya tanya balik kolam ni, saya kata 1.2 juta murah. Allah, saya kata hilang akal orang ni. Itu pun cerita satu datuk saya jumpa. Dia bagi saya rasa ada satu kopok. Kopok tu nama dia Lekor. Dekat Petronas ada Lekor. Dia bagi, saya pun makan. Sedap tak Ustaz? Sedap. Sedap Ustaz. Saya rasa sedap tu yang saya langsung saya beli kilang tu. Kalau kau sedap, kau belilah lagi kopok tu. Jangan kau sampai beli kilang ni, faham? Nah, ini cerita betul. Nah, kalau kau campur dengan orang kaya, tak, dia bukan belagak tau. Bukan belagak, tapi itu pertimbangan orang kaya ni betul lah. Orang miskin, dia akan cakap, apa kita nak makan? Orang kaya macam kita ni dah, kan? Kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan tu lah. Bukan tu lah cerita. Tak, maksud dia, kalau kita sampai tahap bertanya, kat mana kita nak makan? Maknanya kita okey dah tu. Kan? Dan itulah persoalan yang selalu digaduhkan antara suami dan isteri. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Dia nak makan kat luar, lepas tu dia ikut abang lah. Itu menyusahkan lelaki. Boleh tak bagi kita orang satu peranan? Peranan kami bawa je kau nak makan kat mana. Kau cakap lah kau nak makan kat mana. Ni tak? Ikut abang lah. Dah ikut kita makan kat tempat kita ramah. Baru lagi kan makan kat situ. Tak boleh. Tadi kau cakap ikut aku. Itu je lah. Tak tahu nak makan mana, bawa pergi kedai tom yum. Duduk, order lah. Ya, makan. Order apa? Suam je. Pak suam tanya apa hal ni? Sisi tom yum. Tu beza lelaki dengan perempuan. Lelaki ni dia tak kisah. Dia boleh makan tempat yang sama setiap hari kerana dia seorang yang setia. Asalnya. Tapi kadang-kadang orang perempuan yang push yang menjadikan dia tak setia tu. Sia-sia dia. Tak, orang lelaki senang. Lelaki mengaku salah dengan bini senang ya. Saya salah. Okey, dah cukup. Saya mengaku salah. Okey. Tanya apa banyak lah. Okey, abang minta maaf. Abang minta maaf, salah abang. Okey. Itu orang lelaki. Orang perempuan macam mana? Okey bang, memang masalah saya. Tapi abang tahu kan sebab apa semua macam ni. Apa masalah kau? Dah mengaku je lah. Balik kejayaan tadi. Jadi kejayaan itu termasuklah menangani isteri itu pun satu bentuk kejayaan. Ya, dalam hal ini tu sebab saya kata kejayaan. Saya buka kejayaan dulu. Buka bab kejayaan itu sebab dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah Ta'ala ada sebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia akhirat dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya lebih baik kita kerja akhirat. Maknanya buat benda-benda baik. Itu sebab tajuk hari ini pihak pengurusan pilih untuk mencari keberkatan. Sebab dalam berkat ada kejayaan, dalam kejayaan belum tentu ada keberkatan. Itu sebab kalau beli kereta besar kan, kalau orang cakap kaya lah sekarang, sahabat, ini bukan nama kekayaan, ini lambang kejayaan. Bila aku bekerja, adalah tanda sikit, itu saja. Tapi benda ni tak kekal lama, bukan bawa mati pun. Ayat. Macam tu lah. Yang apa yang kita ada atas dunia ni bukan kekal lama. Lawa apa lama. Cuba cakap. Ya? Hebat macam mana pun, walaupun suami kita tidak setampan Fatah Hamid, Aaron Aziz ataupun
tak sebut. Dia yang sebut. Walaupun isteri kita tidak secantik Niloufar Mayakari, tapi kita kena syukur. Sebab tutup lampu sama. Kau tanya piuris tu. Tanya piuris tu. Tutup lampu menyala, kau bukan Niloufar tu. Tak ada. Sama kalau kata kabar-kabar. Mana. Tak betul. Tak, ayat kita kadang-kadang kita gambar membesar-besarkan benda yang tak ada apa-apa. Sementara Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi tiga benda dunia. 3 perkara dunia Allah Ta'ala bagi. Pertama, pasangan. Suami, isteri. Sementara. Kadang-kadang suami pergi dulu, isteri pergi dulu. Dan kadang-kadang dah pergi dululah. Lepas tu mulalah hari kiri kanan datang. Kau tak nak, kau cari pengganti. Dan menurut kajian memang lelaki mati dulu pada perempuan. Sebab orang perempuan baik-baik dengan suami. Hari-hari dia boleh mati. Anak pula yang isap rokok. Aku tak bibir pun aku tahu tadi. Lalu pun aku tahu tadi. Bau, ya Allah. Orang isap rokok, dia boleh tahan. Dia boleh tahan puasa, tapi rokok jangan. Kerana buka puasa minum air, rokok dulu. Kalau boleh nak kunyah tembakau tu. Kan? Terus orang lelaki mati dulu. Terus sebab perempuan buat baik dengan suami. Sebab dia bila-bila boleh mati. Baik-baik dengan suami. Faham tak? Kan kau baik-baik, kau marah-marah ni, tiba dia mati. Tak sampai minta maaf. Jadi baik-baik je. Tapi janganlah kau cakap, tak mati-mati lagi. Janganlah macam tu. Kan? Baik-baik dengan suami. Masak hari-hari meraung. Suami kata apa kau nak kau? Takut abang mati dah. Langsung tak selera orang lelaki tu makan. Tak ada lah macam tu. Jadi kita mencari keberkatan. Apa maksud barakah? Apa maksud berkat? Apa maksud barakah? Apa maksud barakah? Yang dibagai Ya. Apa maksud barakah? Kata orang Al-Barakah ni pondok Ustaz Kazim. Ya, berkat. Ada orang cakap berkat ni pula orang Johor balik ke Duri pek lauk boleh. So berkat ni apa sebenarnya? Berkat ni itu tanda. Kalau cukup tu tanda. Tapi berkat ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Faham tak? Contohlah macam ni lah. Macam mak ayah kita dulu-dulu. Rezeki dibawa balik bukan banyak amat. Betul. Kita belanja dulu bukan banyak. Belanja pergi sekolah berapa sen ni? Tak payahlah. Nasi lemak 30 sen, air sirap 10 sen, kuih 10 sen. Kan? Dulu saya pernah lah dulu. Nasi lemak 20 sen. Masa naik 25 sen, heboh dah naik 25 sen. Hari ni kalau kau boleh jumpa nasi lemak RM1 tu, case steady lah tu. Kira bangang habis nasi lemak tu. Telur pun dia potong 6 dah tu. Kalau rabus potong 6 punya tahu kan. Tak macam mana. Dengan kulit-kulit telur pun dah tak dalam tu. Kan, bayangkan kan. Harga makin naik. Tapi masa tu sikit dia bagi. Tapi alhamdulillah anak-anak berjaya. Yang seorang jadi ketua wilayah kan. Pengurus wilayah. Seorang jadi doktor, jadi engineer. Seorang jadi polis. Kan. Tak kisahlah walaupun polis bantuan, tak kisahlah. Tapi mana kata semua ada career. Tak pada saya ada career. Korang jangan cakap kerja mana? Kerja kat Puas je. Kerja kat syarikat Air Selangor je. Jangan je. Kenapa je tu? Je tu melambangkan kau tak bersyukur dengan kerja kau. Cikgu je. Ada kerja government je. Tak. Alhamdulillah saya bekerja dekat pengurusan Air Selangor. Oh. Sebagai apa? Sebagai pegawai lah kat sana. Alhamdulillah. Dalam kontrak semua enggak pegawai. Betul tak? Apa yang kau malu? Sebab yang penting kita mencari rezeki yang halal. Dan anak-anak tadi berjaya, berkembang, bentuk keluarga. Betul kata sikit tapi berkembang. Ni anak kita pergi sekolah kan. Mama nak duit berat mahal. Duduk selayang mama. Wah, panggil mak masing-masing, lu mak panggil. Menggaduh-gaduh.
Mama nak naik belanja. Mama boleh bagi RM1 je hari ni. Tak apa mama, tak apa. RM1 ni Alung masuk dalam tabung. Ha? Habis nak bukan apa? Tak apa, hari ni Alung puasa. Ya Allah, puasa sunat budak tu. Mak pun tak puasa. Lepas tu balik di sekolah. Balik sekarang pukul 4-5 petang tu, mak dia balik. Mama. Alhamdulillah tadi dapat result lah. Apa? Macam mana? Dapat nombor 2 dalam kelas. Bagus anak mama. Nanti buat lagi. Baik tau biar dapat nombor 1 pula. Maknanya kata walaupun RM1 tadi nampak, berkembang anak-anak. Itu masuk berkat. Banyak tanda-tanda berkat. Salah satu ni betul lah tadi. Yang bos Tengku sebut tadi. Bos semua betul lah bos. Ya macam tu cara kau jaga bos kata. Kan? Tak ada. Memang betul. Sebenarnya yang pertama memang Allah akan cukupkan apa yang kita ada. Itu sebabnya kalau kita tengok Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah orang paling kaya. Orang yang tak cukup takkan rasa kaya. Dia rasa cukup. Balik rumah, tahu tak nikmat yang paling best sekali? Nikmat yang paling best pada hari Selasa jam 10 pagi kau bersama keluarga. Itu yang paling best. Bukannya menghadap kau orang kat sini. Dah maknanya dia rasa apa? Dia rasa cukup dengan keluarga dia. Nampak tak? Faham tak? Jadi kau pun jangan rasa macam tu. Tapi hari tu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, Allah bagi kau masa cukup-cukup dengan keluarga kau. 2 tahun, dengan hampir 2 tahun PKP duduk rumah, baru tahu macam mana bekerja dari rumah BDR. Macam orang Badar. Bukan senang bekerja dari rumah. Nak cari keberkatan kat rumah, tak usah lah. Susah. Baru nak buat kerja untuk bos. Nak susu. Mama buat kerja kan. Nak susu. Hei, ya Allah. Yalah. Baju tak. Dah, jangan jauh lah. Hari ni kau apa? Seko ni. Betul tak? Betul. Orang lelaki, Allah Ta'ala takdirkan kita duduk rumah hari tu. Bila kita terdongak satu bunyi yang sehari-hari dong. Bunyi tu bermain kat telinga tu. Tin. Barang baik. Tin. Ninja Van JNT. Tin. Yang ada kan kita. Dah, bukan senang kerja dari rumah. Tapi saya bagi tahu, benda ni saya ni maklumkan maklumat yang terkini ya, untuk makluman semua. Jangan happy warna tu. Saya mendapat laporan kemungkinan besar tahun depan raya mungkin tak boleh balik juga. Tengok. Landailah. Kau ingat aku tak dengar kau cakap apa? Cakap. Nah, ni Allah bukan saya kau cerita. Sebab untuk makluman semua, dekat setiap negeri sekarang bilik ICU bertambah. Saya berbalik di Teluk Intan daripada 2 bilik dah jadi 7 bilik. Sekarang janganlah pisahkan kami dengan keluarga kami. Kami tak sabar untuk bertemu kedua ibu bapa kami. Cukuplah setahun lebih menyeksakan kami. Sekali beli konten Langkawi, pula Langkawi lah. Nah, memang tu mak ayah kat Langkawi. Tak. Itu pergi Kuala Langat banting. Semua ramai mandi kat laut. Macam mana nak mandi laut? Dah orang kat laut tu. Ni cerita betul. Commute lah. Aku sound tahu ya. Tak, tapi betul tak sebenarnya itu sebab saya kata Tuhan bagi kita ujian yang gitu. Dan saya pesan,
Kalau dalam bab bekerja ni ada dua pihak. Pertama majikan, satu pekerja. Pada pihak majikan tak boleh lagi dah expect yang pekerja akan bekerja pukul 8.5 macam dulu. Tak boleh. Sebab mereka juga duduk di rumah ni ada benda-benda lain dia akan settlekan kat rumah. Tetapi majikan kena fokus pada outcome, output yang dihasilkan. Itu pada pihak majikan. Jadi okey, contoh Zura bukan nama sebenar. Mana Zura? Zila? Pun tak ada. Zira. Mana Zira? Belakang sana. Dia lain. Mira. Mana Mira? Mana Mira? Mana? Oh tu Mira. Mira. Contohlah. Saja nak cari sampai kena. Contohlah kan. Mira, you tolong siapkan paperwork ni sebelum pukul 3 petang, tolong emailkan kat saya. So itu satu bentuk. Jadi pukul 3 dia nak tengok hasil. Tetapi pada pihak pekerja pula, bila dapat kerja, utamakan kerja pada benda lain. Lepas tu Ustaz boleh tak kalau kita buat kerja, lepas tu tiba-tiba kita pergi basuh, kita check dulu kita punya dryer, kita punya washing machine, tak ada masalah. Selagi mana dia tidak mengganggu tugas hakiki kita. Setakat anak datang tanya, Mak, ini macam mana ni Mak? Mak tengah kerja, okey? Jangan ganggu keberkatan kerja Mak. Boleh settlekan anak tu sekejap, lepas tu sambung kerja balik selagi mana dia tak efek kerja kita. Itu sebenarnya. Lepas tu ada lawan tanya, Ustaz kata tadi kalau duduk rumah tapi kita tak buat kerja kita, maka gaji kita tak berkat. Tapi Ustaz, saya tak ada kerja. Wah, kau tak ada kerja, macam cakap sikit. Dia kata saya ni jaga dalam bab file dan documentation. So file dan dokumentasi saya semua ada kat pejabat. So saya tak ada kerja. Betul lah soalan itu. Soalan itu betul. Kemudian seorang ni nyampuk, dia dah dengar, dia kata, saya pun sama, saya driver. Saya tak nak buat apa, saya duduk rumah. Wah, ya dia. Macam ni lah. Kau ambil telefon kau. Kau tanya ketua jabatan kau. Kau tanya, bos saya tak ada kerja sekarang. Jadi apa yang saya patut buat? Bertuahlah kau. Kalau bos tu cakap, memang kau tak ada kerja, kau mengangkang lah. Kau takkan jumpa bos cakap macam tu. Oh, you tak ada kerja, tak apa. Kau tutup mic. Kau tak golak dengar terusnya. Jadi mana kata bos akan fikirkan kerja yang ada untuk dibagi kat gitu. Okey. Mira lagi nampak. Mira, saya dah email kat Mira tolong tengok list tu, tolong check senarai satu-satu, tengok mana yang apa. Nanti kemudian dia tolong bagi report tu dekat saya balik. Okey bos. Okey. Yang driver tadi, Haji Nikmat, kau pergi dekat pejabat nanti, dekat sana dah siap dah surat polis, kebenaran polis semua dah ada kat sana. Kau ambil surat tu, kau bawa kereta, tolong hantar file-file tu dekat rumah semua pegawai. Kita dah tag dah setiap file tu. So jangan cakap kau tak ada kerja. Ya. Dan katalah kita nak buat online business. Boleh lah. Aku baru tanya dia dah golak. Banyak nego ni. Tak, saya tanya boleh tak? Boleh, selagi mana tak ganggu tugas hakiki, saya kata tadi. Tapi jangan kita buat kerja bisnes online, tak tengah seronok buat, tengah handle klien, tiba-tiba bos buat. Jangan utamakan online ni. Settlekan tu dulu baru ni. Tak holdkan dulu, buat kerja yang hakiki dulu. Baru boleh cerita tentang keberkatan. Kena hati-hati ya benda ni. Kena hati-hati. Jadi itu sebabnya kadang-kadang bila kita dah bekerja secara fizikal kan, bagi kita tahu kan, elok jauh kita kerja secara fizikal berbanding kita kerja secara online. Kita masih belum bersedia sebenarnya. Macam mana anak kita lagi. Aku pun tak faham dengan Kementerian Pendidikan. Kau nak buka lah betul-betul, nak tutup betul-betul. Ni apa hal kau susahkan budak seminggu sekolah, seminggu tak, seminggu sekolah, seminggu tak. Kau tahu tak amak ni setiap hari kau nak kerja? Abah memang tak ada fikir itulah. Kan? Dia tahu dia ayah sibuk. Tak, tapi betul. Padahal saya buka lah. Oh, nanti kita nak jaga penjarakan. Kau pasang macam Amin macam kat parlimen tu.
Kalau tak akan menjadi budak-budak. Betul tak? Susah, cikgu pun susah. Cikgu minggu ni nak buat online pun nak buat, dua-dua nak kena buat. Cikgu tu hari-hari. Budak-budak seminggu sekali. Kenapa nak susahkan? Saya harap apa yang saya sebut ni bukan hanya di-delete tapi direkodkan dan hantar pada kementerian. Saya memang tahu praktikal, tak ada apa. Mana saya tahu betul-betul. Ni apa hal ni budak-budak masih lagi ada masalah, tak ada data, tak ada peranti. Wujudkanlah skim pinjaman tablet. Hapuskan skim pinjaman buku teks. Skim pinjaman tablet untuk darjah 1, tablet darjah 2, tiap-tiap 7 tahun kena pulangkan balik. Itu je. Sebab ambil pula tablet tahun 2 pula. Dalam tablet tu dah siap buku teks dalam tu. Dah siap dah latihan. Cikgu pun senang. Folder file dia ada. Kemudian ada pula video setiap subjek yang cikgu ajar. Ada. Jadi budak-budak tak sempat dekat kelas, dekat situ pun boleh tengok. Itu salah satu cara yang kita patut fikir. Dan saya, kalau saya dah jadi Menteri Pendidikan, dah lama saya arahkan pada SKMM, saya wajibkan sebelum tengah tahun 2022, settlekan setiap kampung dan taman-taman perumahan, wajib ada wifi percuma. Baru betul dasar IT kebangsaan. Dah berpuluh tahun dasar IT kebangsaan. Apa hal pula masih kena bayar lagi? Yang miskin beli, pakailah Streamix. Menyumpah pakai lain. Betul tak kan? Pakai Unify kat pada bandar besar pakai okey lah. Ini kalau kita tak wujudkan wifi pun cuma tak ada pun ni, tak ada data. Tak boleh on kamera, tak ada data. Ni yang tutup kamera semua tak ada data. Apa kejadah ke baiklah kalau aku tutup kamera. Cuba kalau aku camang dengan aku tutup kamera. Dilema kau banyak. Dah cukup lah tu. Jadi itulah dia, macam saya cakap tadi lah. Betul tak? Isu data. Ni siapa pula ni? Azman Jamhari. Dah tutup. Tutup boleh. Semua sindrom terkejut muka keluar dari kamera. Tak ada betul. Dia saya cakap betul lah. Itu sebabnya dalam mencari keberkatan, itulah dia. Macam saya kata tadi, kita kena jaga. Bekerja dari rumah ke, bekerja dari pejabat ke, semua nak kena jaga. Yang paling penting sekali, Nabi kata apa? Nabi pesan, kalau kita nak sebut tentang bekerja ni cara elok kan. Nabi kata apa? Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu. Kita ada yang bukan Islam juga kan, yang ikut kan? Ada yang bukan Islam kan? Okey, saya yakin tak ada agama yang ajar benda tak baik. Tapi nak bagi tahu apa yang Nabi ajar apa? Nabi bagi tahu yang bukan Islam pun boleh ambil lah poin ni. Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu pekerjaan itu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Maknanya buat tutur. Mana bukannya main-main, bukannya asbol. Tahu tak asbol? Asal boleh. Janji ada, janji siap. Tak ada. Kita kena buat sungguh-sungguh. Kena buat sungguh-sungguh. Menjaga betul-betul. Bekerja betul-betul. Dalam kita menjaga anak betul-betul. Jaga keluarga betul-betul. Itu penting. Itu sebab pentingnya untuk mencari rezeki ni, cari rezeki yang halal, bersih lagi lurus. Halal tu maksudnya tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Bersih maknanya tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan lurus maknanya kita mengikut apa yang telah telah disyariatkan di dalam agama kita. Jangan buat benda-benda yang terlarang. Salah guna kuasa, kan? Penggelapan wang, kan? Penyalahgunaan, tipu risit sana, tipu klaim dan sebagainya. Jangan buat. Benda tu akan melanggar amanah yang telah diberikan kepada kita. Dan bekerja ni paling mudah sekali nak dapat berkat, simple je. Niatkan kerana Allah. Tadi disebutkan mencari keredaan Allah tadi. Mencari keredaan Allah maknanya kita niat apa pun yang kita buat, niatlah kerana Allah. InsyaAllah bila kita niat kerana Allah, Allah akan bantu kita. Niat kerana Allah, Allah akan bantu kita. Dan setiap perbuatan kita akan dianggap sebagai satu ibadah. Benda niat. Dia sedang ni. Kalau ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus, contoh, solat. Dan solat kita tak boleh nak tukar dah. Solat cara macam mana? Tak boleh kita bagi salam dulu, kemudian baru rukuk. Lepas tu sujud pula, lepas tu naik berdiri pula. Tak boleh. Dia dah ada dah. Dia punya metod, kaedah, ada keadaan macam mana pelaksanaan tu kita dah tahu dah.
Mula-mula kita baca niat, lepas tu kita Allahu Akbar ke takbir, lepas tu kita baca Fatihah, kita baca ayat kan. Kita dah tahu dah perbuatan. Dan kita tahu dah subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Tak ada siapa, aku alhamdulillah lah pagi tadi aku rasa takwa aku lebih sikit. So pagi tadi aku buat subuh 8 rakaat. Kau jangan buat macam tu tu. Jangan buat. Lepas tu zuhur tadi aku buat 6, aku lebihkan 2 je. Jangan macam tu. Kan puasa terbit fajar, terbenam matahari cukup. Jangan mana. Aku alhamdulillah aku tenang sikitlah. Aku dah 3 hari tak buka ni. Jangan buat-buat macam tu, tak ada. Dia dah ada dah setiap hari. Nabi kata aku juga berpuasa dan aku juga berbuka, Nabi kata. Berbuka puasa. Begitu juga kalau zakat. Zakat bayar. Dan begitu juga umrah haji, kan? Bila buat umrah haji, tu ada. Sebabkan kes COVID semakin meningkat hari ini, jadi kita putuskan bahawa tahun ni kita akan buat haji di Shah Alam saja. Jangan. Siapa buat itu? Tak ada mana dah. Dan alhamdulillah tak ada siapa sangka. Alhamdulillah kita dah boleh dah buat umrah balik semula. Jadi siapa yang nak pergi dengan saya bolehlah pergi dengan syarikat Al-Mikela Travel. Al-Mikela Travel nanti ambil lah flyers dah habis, nanti ambil nombor telefon, kontak siapa yang nak pergilah. Dan sekarang ni dah alhamdulillah dah boleh buat lebih umrah. Boleh buat umrah ni lebih daripada sekali dah. Dan yang terbarunya setiap bilik sekali tak ramai pun, satu bilik hanya boleh 2 orang saja. Hanya kalau request, kalau family mungkin kita akan bagi 4 orang satu bilik. Dan hotel yang paling jauh kalau pergi dengan saya tu, hotel yang paling jauh dah 100 meter. Paling jauh. Maknanya tak adalah jauh sangat. Yang paling dekat 50 meter. Nak dekat lagi kau tidur dalam masjid tu. Cuma masalah dia sekarang yang terbaru, kita tak boleh beriktikaf lagi dah. Dalam masjid tu tak boleh. Habis balik, orang lain pula nak buat macam tu. Tu antaralah. Dan makan pun tak ada, tak yang beratur macam dulu panjang-panjang ramai-ramai makan, tak ada. Sebab sekarang makanan semua hantar kat bilik. Jadi mudahlah. Jadi siapa nak pergi, memang kos dia dalam 8 ke 9 ribu. Tengok package. Jadi insyaAllah saya sendiri, sebab saya kepantangan saya dulu tu, sebab saya ada beberapa travel yang saya join, adalah beberapa travel yang saya tak puati dan saya tinggalkan. Sebab dia banyak memanipulasi dan tipu orang yang saya tak suka. Dia senang je nak tengok. Kadang kita dah bayar sekian-sekian, janji kan, tiba-tiba dekat KLIA dia cakap macam ni, kita nak buat umrah ni kita kena sabar banyak-banyak, banyak dugaan dan cabaran. Maknanya hotel kau bertukar tu. Kalau dia dah cakap sedih ke KLIA tu kan, mana hotel tak seperti mana dijanjikan. Dia bagilah hotel yang murah, hotel yang tahu kononnya dah penuh lah, itulah je dah booking, tak ada bohong. Sebab hati-hati. Tu sebab saya pergi bayangan sebelum PKP tu, saya pergi umrah, saya buat bayangan saya pergi umrah 5 hari. 2 hari setengah Makkah, 2 hari setengah Madinah. Sebab saya buat umrah sekali, sebab saya just nak test, nak tengok hotel, confirmkan dulu. Alhamdulillah memang selesa, sangat baiklah. Dan saya jumpa manager tu sendiri. Dan tempat semayang yang bagus tu boleh turun je daripada hotel, dah nampak dah tempat semayang lelaki. Kalau di inilah, kalau di Madinah kan, jadi tak jauh. Jadi nanti nak maklumat lanjut, nanti ambil lah nombor telefon. Lepas tu kalau betul-betul nak pergi dengan saya, setkan bulan 3 tahun depan. Sebab saya jangkakan bulan 12 ni akan banyak lagi syarat-syarat akan dilonggarkan. Yang kata umur 50 tahun je kan, InsyaAllah dia tu pun dah dilonggarkan dengannya. Dia akan buka lagi umur pun boleh pergi. Syarat sihat lah. Siapa yang ambil Sinovac kena ambil yang ketiga. Siapa yang Pfizer, yang tu dia terima lah. AstraZeneca pun boleh 2 kan. Jadi mana kata itulah boleh pergi kan. Dan cuma tak kisahlah nak pergi dengan saya ke, nak pergi dengan travel lain pun tak ada masalah. Cuma pastikan ni saya pesan kat mak ayah kita, Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan rendah daripada 6,990. Itu harga paling rendah sebenarnya. Kalau ada yang letak 5,000 bohong. Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan kurang pada 6,990. Itu paling rendah lah tu kayaknya. Ini bukan promo tau, lebih kurang. Jadi terserah. Saya pun tak jadi mutawif, saya akan join bersama dengan peserta. Sebab itu lebih menggembirakan. Saya ada banyak masa dengan peserta, berborak macam ni kan, cakap itu juga. Dan begitu juga bila kita cerita tentang tadi ibadah khusus tu khusus, tapi ibadah umum apa? Ibadah umum apa-apa juga benda baik
diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Apa-apa benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Jadi mana kata contoh datang dengan ceramah ni, benda baik, diizinkan oleh Allah, kita datang dengan cara yang betul, duduk dengar ceramah. Ada yang online, ada yang offline, kan, fizikal, dan kemudian kita niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau niat kita, dapat aku ambil gambar dengan daddy lah, contoh, mungkin dapat pahala, tapi taklah sebanyak orang yang ikhlas kerana Allah. Pahala ibadah tu kan. Contohnya lah, saya dengan siapa nama ni? Siapa? Syahadat nama? Syahadat Azizul dengan saya. Kami berhasrat nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Selayar. Kami pun wujudkan satu persatuan. Nama persatuan tu PLP, Persatuan Lelaki Prihatin. Benda baik kan? Benda baik diizinkan oleh Allah. Yang penting niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah. Cara ni kita bertiga pergi bagi sampaikan bantuan, bertiga-tiga pergi hantar. Niatkan Allah. Tapi kalau niat, nanti boleh kita selfie masuk biar orang tahu kita bagi bantuan ni, maka kita akan dapat tunjuk kedua orang je lah. Tapi kalau benda baik tapi cara tak betul pun tak boleh. Contoh Robin Hood, dia nak buat benda baik, dia nak tolong orang miskin, orang susah, tapi cara dia mencuri pada orang kaya. So benda tu tidak diizinkan dalam agama kita. Allah Ta'ala tak izinkan. Matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Sebenarnya disebut oleh Michelangelo yang sebut end justify means. Matlamat menghalalkan cara. Tak. Dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Cara pun kena baik. Cara kena baik. Contohnya saya, Azizul dan Syahadat, sampai satu rumah ibu tunggal tu, dah bagi-bagi, tiba-tiba Azizul kata, SD, Syahadat, rumah yang last ni, you all tak payah ikut, I cover. Kau faham? Saya buat dengan Syahadat. Kenapa dia tak ajak kita? Tak, tahu. Rupanya ibu tunggal terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Ibu tunggal ke akhir tu mukul lala Luna Maya dengan Maya Karim tu, dah terdapat patut dia tak ajak kita. So benda tu cara tak diizinkan oleh Allah, mana jangan menimbulkan fitnah dan sebagainya. So benda kena betul, tak ada unsur-unsur gharar, tak ada unsur-unsur rasuah, tak ada unsur-unsur penipuan, tak ada unsur riba. Sebab gaji kita cek dekat akaun mana kau simpan, pakai sistem akaun apa, akauntan perbankan Islam ke tidak. Tak kisahlah mana bank sekalipun, bank Rimau ke, Cimbank ke, Cimbank, CIMB Bank kan, bank Rimau, bank kan, tak kira Hong Leong pun, kebanyakan ni bank-bank besar ni semua dah ada produk perbankan Islam. Kita boleh tukar pada akaun tu. Jadi kita nak bersihkan gaji kita, ni bercampur dengan interest lagi apa semua. Ada lah yang cakap tu, betul lah perbankan Islam tu tak ada interest, tapi dia punya bayaran charge perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai sistem biasa. Kalau orang cakap macam tu, so dia mengucap balik semula. Sebab tu hukum Allah bukan dibuat-buat tau, ada sebab. Bayangkan rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina dan India pun ramai masuk dalam bank Islam duit dia. Sebab apa? Sebab dia percaya tu sistem yang adil, sistem yang tidak menindas berdasarkan spekulasi mata wang dan sebagainya. Tak ya, BLR berubah-ubah ni tak ada, dia tetap tu akad dia jelas ya. Jadi mana kata kita pastikan, jadi kerja kita ni berkah. Nak cari keberkatan, tanda-tanda keberkatan dalam rezeki kita, kita boleh terlihat dalam beberapa perkara. Pertama, rezeki yang kita dapat cukup, banyak ke, sikit ke, cukup, alhamdulillah. Dapat bonus 2.5, bondo. Diumumkan dengan ini, Pengurusan Raya Selangor juga menerima, meluluskan pembayaran sebanyak 500 tarik muka. Nampak tak? Nabi rupanya dah pesan. Nabi kata apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah bagi. Sikit ke, banyak ke, Allah bagi. Anak kita 2 orang ya bang, Allah bagi. Walaupun 2, tapi itu terbaik. Alhamdulillah. Anak kita ramai betul bang. 11 dah. Nah,
Kau boleh beranak ya. Suami kata on tak on? On. Jangan kau kira. Rezeki Allah bagi. Setiap anak tu ada rezeki dia. Selagi boleh beranak. Ni pesan saya. Orang perempuan, tanggungjawab orang perempuan melayan suami dan melahirkan anak. Itu saja. Dan lain-lain kerja rumah semua lelaki kena buat. Masak, basuh pinggan, basuh kain, komel rumah, basuh bilik air. Orang lelaki kena buat sebenarnya. Tapi orang perempuan, disebabkan dia sayangkan keluarga dia, dia berkorban, dia bantu suami. Itu sebab lelaki kena appreciate orang perempuan. Kalau jangan risau, inilah point yang dia akan bawa balik lagi. Saya pernah dijemput datang ke wanita hari ini, Malaysia hari ini. Masa tu ada seorang perempuan ni dengan suami isteri ni datang, dia ada 14 orang anak. 14 orang anak tu, satu mak tu, 14 orang anak. Saya tanya di satu soalan waktu break tu, saya tanya, "Kak, susah tak beranak?" "Senang je." Saya tak pernah dengar perempuan jawab macam tu. Macam mana senang Yelah, macam mana tak senang. Lahir-lahir je, husband take over. Husband mandikan anak, husband buatkan susu anak, husband tukarkan anak. Kalau nak susu badan ni, bagi kat mak dia. Kalau tidak, semua siapkan, mandikan, besarkan, semua. Kalau macam tu lah orang perempuan, beranak berapa ramai pun sanggup, betul tak? Sudahlah, kalau tak nak lah. Banyak cerita. Ada je alasan kan. Tapi betul, sebenarnya tu ramai orang perempuan dengan orang lelaki dan suami isteri tak faham sebenarnya. Sebenarnya tu je tanggungjawab orang perempuan. Orang lelaki semua kena buat. Kerja rumah tu semua orang lelaki je kerja. Nabi tak pernah menyusahkan isteri dia untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Tetapi kalau orang perempuan tu bantu, besar pahala. Banyak orang perempuan tak apa bang, lipat baju dia lipat. Aduh banyaknya, berbakul-bakul. Betul tak? Sebab orang perempuan dia takkan bagi suami dia lipat. Sebab orang lelaki lipat kejap siap. So adalah mama dengan baju anak kan, dia memang bercampur-campur. Dan format lipatan tak sama. Betul. Tapi orang perempuan satu, orang lelaki kena faham. Orang perempuan ni bila dia buat, dia akan meluahkan. Orang tak perasan ke bilik air tu. Lelaki tahu kuncing, mandi, keluar. Tak pernah lah dia masuk perhati bilik air tu. Wow, itu orang perempuan marah. Orang perempuan marah benda tu kan. Tapi orang lelaki kena faham, orang perempuan ni dia rasa dihargai. Cantik ni bilik air ni. Ayah gemah ayah cuci siapa lagi? Kau anggaplah tu satu pujian. Ya bang, sebab supaya abang selesa mandi dalam tu. Nampak tak? Nampak tak? Itu dia tu. Orang perempuan ni macam tu, dia akan luahkan. Tapi kalau orang perempuan tu, cuba orang lelaki kan, ambil hati orang perempuan, bagi me time untuk dia sekala. Dia bukan nak selalu, bagi kadang-kadang. Nampak isteri tengah basuh kain, dia tak basuh pinggan. Dan dia masuk, dia mandi. Biar abang sambung dengan name tag Azizul. Tak buka name tag. Okey lah tu kan. Susah nak cari lelaki je. Itu namanya lelaki misali. Kalau yang tak buat tu lelaki misalnya. Misalnya tak bebel, tapi buat tak. Dia tolong basuh pinggan. Happy tak orang buat? Happy. Nak bawa cerita basuh pinggan. Tu belum lain lagi. Ya. Boleh bang. Minggu ni Sabtu pergi dekat spa Muslimah tu. Abang dah booking lah. Cuci rambut, urut badan semua abang nak booking kan. Abang, habis anak-anak abang jaga. Abang ni ya Allah, abang susahkan abang. Susah apa abang bookingnya kau bayar dah sendiri. Kau hajar macam tadi. Dah macam tu. Baik tak payah. Tadi dia dengar. Wow. Itu baru contoh. Abang ni nama. Tak adalah, abang dah bayarkan dah siap. Pergi je. Sonok tak?
Ataupun Mira, Mira lagi. Mira, ni nanti dah lama abang tengok Mira tak keluar ni dengan member. Ajaklah si Liza. Liza dia. Agak nama kau Fatimah kan? Fatimah. Gaya. Sofia. Bayar. Kila tak ada. Mika. Mimi. Kau apa nama kan ni? Losong apa? Payah betul. Dila. Cakaplah Mira, abang tengok dah lama dah tak keluar dengan Kak Tim. Dah lama tak keluar dengan Kak Tim dengan si Dila tu. Pergilah ajak dia orang keluar. Tak apa ke? Pergi je. Ni abang bagi syak bagi nak ambil ni RM500 buat belanja. Sonok tak Mira? Husband pernah buat macam tu tak? Mana husbandnya? Mau keluar. Tak, maknanya yang part ni nanti bagi kat dia video tu. Tak, maknanya suami kalau bagi tu sonok lah, me time. Jadi dia pun keluar dengan Kak Tim. Dia keluar siap dekat pintu pagar. Elok-elok tau, drive. Tak apa, anak-anak abang jaga. Sonok tau. Keluar je Mira, keluar je si Dila, keluar je Kak Tim. Dia anak-anak. Anak-anak semua. Inilah hari yang paling menggembirakan buat kita. Siapa akan mengganggu-gugat kita dalam rumah ni lagi? Tak. Rupanya tak. Sebenarnya bagi kegembiraan pada isteri. Ada kata pepatah jauh, happy wife is a happy family. Kalau isteri gembira, gembiralah satu rumah. Suami gembira belum tentu isteri gembira, tu masalah tu. Rana, balik rumah. Pergi mandi. Kau makna kegembiraan kau tu kau tak boleh share dengan dia. Susah. Mana suami dia? Asal orang masuk tanya lagi kau. Salah suami pula. Tak adalah contoh lah. Jadi mak dia kata tu, saya kata sebab saya tengok apa yang berlaku pada mak ayah kita tengok paling senang. Dulu mak ayah kita bukan kaya pun. Tapi gembira. Kau sibuk pasal maki bini orang ni. Bukan aku nak. Tak, betul. Sebenarnya dalam kita cari kegembiraan tu, sebab saya katakan keberkatan dalam keluarga tu pun penting. Ini satu bab nafkah. Itu saya bagi ceramah pasal nafkah. Tu sebab sahabat ni sibuk, motivasi pun dia, ceramah kat masjid pun dia, ceramah sekolah pun dia, cikgu PDPR pun aku juga, setiap minggu pun dia pening kepada aku PDPR. Tapi pasal nafkah tu saya kata dia nak sulung. Ini jangan salah fahamkan betul-betul apa saya cakap. Dia nak sulung. So antara isteri dengan mak dia, mana dia nak utamakan dulu? Isteri dia dulu. Faham? Kau tak jalan betul, nampak sangat kau tak relax je. Jangan. Contohnya dia ada peruntukan hanya untuk seorang saja. Dia peruntukan untuk seorang saja. Utamakan isteri dia, sebab isteri itu tanggungjawab dia. Bila kahwin, isteri jadi tanggungjawab. Isteri, anak-anak dulu, baru mak dia. Kena faham. Tapi kalau mampu, bagi semua. Tapi kalau keadaan darurat, mak sakit, pada ketika itu budi bicara, cakap dengan isteri, ni mak tengah sakit ni, abang tak dapat nak bagi duit, tak apa bang, bagilah kat mak abang, mak saya juga, bagi kat mak. Tu kita kena faham konsep tu, bab nafkah ni. Kena jangan itu, sebabnya tergantung. Kalau isteri memendam rasa, saya nak sulung terutama mak saya nak sulung terutama mak saya nak sulung terutama mak saya, isteri tak ampun kan, maka tanggunglah akhirat sok. Jangan salah faham tu sebabnya nak berkahwin, benda ni yang tengok dulu. Aku nak kahwin ni, mampu tak kalau aku dengan isteri aku ni, aku still akan bagi mak aku, boleh tak? Cek dulu supaya tak timbul isu. Melainkan dalam hal ibu bapa yang memang susah, memang perlu bantuan kita, maka wajib bantu. Faham tak?
Jadi kadang dia, aku ni mak engkau. Utamakan mak dulu, faham? Itu drama aku 7. Tapi kalau ikut hukum, tu kena faham. Tapi kebiasaannya perempuan ni bukan kisah sangat. Macam orang perempuan kan, orang lelaki bagi nafkah, jangan petikan. Ya, ambil lah. Menginsafi ceramah Samsul Debat semalam. Ambil lah. Abang, ambil. Abang ni kan, Allahu Akbar, cik. Abang sakat RM20 tak payah bagi. Jangan bagi ayat macam tu. Jangan bagi ayat macam tu. Abang, ni abang bagi RM20 ni, abang ada tak? Abang janganlah, nanti kalau abang tak duduk makan ke apa, tak apa. Hari ni abang bagi sikit, doakan, ada rezeki lebih, abang bagi lebih. Bang, hari-hari saya doakan abang. Abang janganlah risau macam tu hari doakan abang. Barulah bahagia. Ataupun suami bagi, ya, ni tak adalah banyak sangat ya, 2,000. Setuju tak? Setuju tak? Aku tanya perempuan. Setuju tak? Terlitan. Bagi 2,000. Tapi orang perempuan, kalau dia bekerja dekat perusahaan air Selangor, dengan dia ada gaji dia sendiri, dia boleh, ya, ambillah 2,000 bang, tak apa bang, saya kan ada gaji saya sendiri, abang tak usah risau, okey? Saya pandai, yang penting abang jaga keluarga kita pun dah cukup baik dah. Saya tak nak 2,000 abang yang simpan. Jangan risau tu takkan berlaku. Kalau kau hulu memangnya ambil ni macam mana, jaga fikir dulu sebelum hulu, fikir. Jadi itu. Tak adalah, tapi sebenarnya kena bagi nafkah bagi. Dia sebenarnya lagi banyak kita bagi kat isteri kita, sebenarnya satu bentuk sedekah wajib yang kita bagi gitu kan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Lagi kau dah masuk dah. Tadi dah masuk. Dia macam tahulah. Dia tengok online dah lah. Tentulah, jadi makna kata keberkatan ni dari segi kerja kita. Kerja sungguh-sungguh. Satu, rezeki rasa cukup, itu tanda rezeki berkat. Kedua apa? Yang kedua, kita akan dapat lihat perilaku dalam keluarga kita stabil dan bahagia. Kurang masalah, kurang pergaduhan. Sampaikan, hendak saya baik mamak saya. Macam tu lah bang. Dia nangis. Sikit hentak balik mamak, hantar balik mamak. Mak awak dah tak ada. Mamak awak pun dah tak ada. Dia mengikut dialog drama. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak cemerlang dalam akademik dia pun salah satu tanda rezeki berkat. Kemudian keempat, kita disenangi oleh rakan-rakan sekerja kita. Itu juga tanda keberkatan. Ini eloklah dia tak datang. Aduh. Dia betul kenapa lah dia datang? Adakah kita macam tu? Tanyakanlah balik. Tanyakan kawan kita, orang tu tak suka kat aku ke? Penting ya. Kelima, rumah kita sentiasa diziarahi oleh orang. Mana kalau ada orang nak tamat kita, jangan tak datang lah, aku nak keluar ni. Kita banyak bagi alasan. Mana kita sendiri yang menolak tuah orang nak datang rumah kita. Ajak aja datang. Kemaslah rumah kita elok-elok. Tapi dah 2 tahun dah rumah tak berkat. Bukan, itu lain lah, itu isu PKP, tak apa. Maksudnya sebelum ni cuba tengok orang nak datang kita mengelak. Jangan orang nak datang kita alu-alu kan. Walaupun hanya dengan kari pap teraci kan. Kari pap frozen goreng ni, sampai kau ganti ke kari pap, tengok orang lah. Wah, frozen kan. Tak kisahlah, sebenarnya jamu je orang ni cukup gembira. Makan paling sedap kat mana? Orang. Tahu tak kau? Wah, sama bangang mihun kan. Mihun bangang tu, tak ada seafood, tak ada apa. Tapi sedap betul. Bertambah-tambah makan. Ke rumah cuba masak tak sama. Betul tak? Kan orang. Kau plan lah terima siapa? Plan minggu depan rumahnya. Satu lagi, jangan mencerca makanan orang. Semua berkat bagi orang makan. Kadang-kadang kita pergi makan catering keduri kan, tak sedap lauk ayam ni berbau. Saya nak tanya, adakah tuan rumah sengaja pilih yang berbau? Dia bukan minta, dah nasib dia hari tu.
Tukang masak tersilap pula, bancuhan ke apa benda jadi macam tu. Janganlah kita mengungut, mengatur makanan. Nabi pun tak ajar. Dah makan peri, kan? Ibu tak sedap lah. Siapa kerja? Hari ni kan ada 3 kena kita pergi. Mana paling best? Selama je kau buat kajian suka kau kan? Jangan macam tu, tak baik tak baik. Dan begitu juga bila kita dapat rezeki yang berkat ni juga, kita mudah untuk melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Maknanya sembahyang kita jaga, kan, semua tanggungjawab kita pun kita jaga. Kerja pun kita jaga dengan baik. Kita buat kerja dengan sebaik mungkin. Bukannya kerja baik-baik bila time Yang Mulia Tengku ada, Yang Mulia Bos Tengku ada, kemarin rajin kalau menulis nota tu bocor meja. Mana tombol yang dia menulis. Macam tu lah sikit. Maknanya kita akan tetap fokus dengan kerja kita dengan baik. Jadi nak mencapai keberkatan rezeki ni bukan hanya kita melihat. Jangan kita melihat pada orang lain. Pandang diri kita. Oh dia tu lah tak berkat kerja dia ni. Jangan cakap orang. Tanya diri kita. Dalam satu kata-kata ahli falsafah barat, dia kata, waktu aku kecil aku ingin mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku dapati besar sangat dunia. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku tua, baru aku perasan negara ni pun besar juga lagi. Biarlah aku ubah keluarga aku. Dah tua dah baru nak ubah keluarga. Dan akhirnya ketika berada di kamar kematian, dia melihat tak ada seorang pun ahli keluarga yang boleh dia ubah. Barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri, kita menjadi contoh yang baik dapat mengubah keluarga kita. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi berubahnya masyarakat. Masyarakat yang baik dapat mengubah seluruh negeri. Negeri yang baik dapat mengubah negara. Negara yang baik tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Ubah diri kita dulu. Kau bila nak ubah, sibuk tanya orang. Tanya diri kita, kita baik sangat ke? Kita semua ada ruang dan peluang untuk perubahan. Macam berhentilah bercakap-cakap pasal orang, mengumpat pasal orang. Saya bukan tak dengar orang mengumpat saya daripada mula saya masuk. Saya sabar. Saya maafkan. Saya masuk tadi, bukan saya tak dengar. Kiri kanan apa dengar? Tinggi. Apa masalah kau? Dengarkan bakak apa? Dalam TV nampak gomok kau hajar. Ya. Kalau TV pak tua macam-macam lah cakap kan. Saya okey je, tak masalah. Saya maafkan. Tapi macam tu lah. Hidup kita ubah diri kita dulu. Biar orang nak cakap lah. Kan? Memang lain lah. Kita tengok dalam YouTube lain. Bila tengok dengar live lain kan. Yang duduk dalam bilik ni tak sama dengan orang yang tengok sambil tutup kamera. Tak sama. Ni Scuderia ni siapa lah Scuderia nama? Siti Norbert. Ni Sami. Bertuah. Pakai songkok lagi. Tak adalah, tapi itulah dia. Jadi makna kata, untuk mencapai keberkatan ni terserah pada diri kita. Carilah keberkatan dalam kehidupan kita. Biar sikit tapi cukup. Okey, kenapa kita jadi tak bahagia hidup kita? Sebab kita kena cari kebahagiaan dalam hidup kita. Sebabnya jangan ajar anak-anak kita menjadi kaya. Ingat Ustaz? Jangan ajar anak-anak kita menjadi kaya. Tapi ajar anak-anak kita tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua benda akan dinilaikan dengan duit. Tapi ada yang masanya dia akan dinilaikan dengan, kebanyakan masa akan dinilai dengan bahagia. Kau bahagia tak dengan dia? Itu soalan orang tanya. Kau boleh jadi kaya, kau boleh jadi ni, kau ada ni, kau dapat ni, kau dapat duit, kau dapat ni. Kalau duit memanglah, tapi aku tak nak semua tu. Iya, kan? Ramah. Nak bahagia. Tapi manusia jadi tak bahagia ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Pertama. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan yang ketiga, sibuk cakap apa yang kita ada hari ni adalah hasil usaha kita. Salah, apa yang kita ada hari ni dengan izin Allah.
Ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Bawa lori daripada pukul 3 pagi sampai pukul 7 pagi, tukar baju pula, pakai baju pengawal keselamatan. Jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 petang, ambil upah pula, pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah baju pinggan kedai mamak. Pukul 11 malam balik, anak isteri semua dah tidur. Tidur sekejap, pukul 3 bawa lori balik semula. Hari-hari macam tu. Allah belum izinkan dia senang macam kita. Allah belum izinkan. Tapi hati dia macam mana? Bahagia sebab dia mencari rezeki yang halal. Jadi itulah bila kita cerita tentang bahagia. Jadi hari ni saya buka kepada sesi soal jawab. Silakan Syarat. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Jadi kita open the floor. Kita boleh tuan-tuan boleh ajukan apa soalan kepada Ustaz, sama ada fizikal ataupun dalam online juga. Silakan. Siapa yang nak tanya? Yang ada mic, tanyalah. Ada soalan dekat ruangan chat tu ada tak? Silakan. Tak ada. Tadi. Yang menang sebelah suku. Itu mula. Oh lama. Okey. Tak ada ke soalan? Tak, ada soalan. Kalau tak ada sebab kesimpulan. Okey, kalau tak ada sebab kesimpulan, ada tak yang nak tanya online tu atau tak tu? Kalau ada chat ni? Cek ada tak? Ada tak? Tak ada, dia cakap ni je, tak ada ke umrah singgah Switzerland. Dia ada satu package yang kita buat tu, kita pergi ke Palestin. Tapi pergi ke Palestin pun keadaan dia, kalau kita pergi, kalau pergi, nanti kita cek bulan berapa yang kita buka. Kalau pergi Palestin tu, di Palestin cara dia subuh kita takkan pergi masjid. Kita takkan pergi Masjid Al-Aqsa. Kita akan pergi pada waktu asar. Sebab bila pergi asar, kita boleh jamakkan zuhur dengan asar. Stay dekat sana sampai maghrib, jamakkan maghrib sampai isyak. Mana pergi sekali je. Zuhur, asar, jamak, lepas tu tunggu sampai maghrib, jamakkan dengan isyak, balik. Jadi sekali saja je pergi. Untuk apa, nak jaga keselamatan. Daripada sana baru kita pergi buat umrah. Itu pun memang ada kita buat lah. Tapi sekarang ni tak tahu lah status kan, itu kan masih lagi kecoh, tempur macam mana kan. Nanti kita tengok keadaan. Switzerland tu melampau lah. Ustaz, saya ada satu soalan. Untuk mendapat keberkatan rezeki kan, untuk bila kita dapat gaji, so adakah betul kita perlu bagikan kepada mak ayah dulu baru kita bayar benda lain ke? Tak, sebenarnya keberkatan ni dia satu. Mak kita ni dia bukannya nak banyak pun. Cuma kalau banyak lagi baiklah. Cuma bila kita bagi kat mak kita ni, yang paling mahal dekat mak kita. Tanya siapa-siapa yang dah tak ada mak. Enggak kan? Baru lagi tak ada mak ke dah lama? Baru sebulan. 4 tahun. Okey. Macam saya kan, macam saya tak ada ayah. Arwah abah saya meninggal waktu saya final year. Dia sebenarnya beza. Bukan kata tak ada ayah ni tak ada apa-apa. Tak. Kita rasa kehilangan. Ayah ni tonggak keluarga. Tapi mak ni bila tak ada, kita hilang doa tu. Doa yang paling power itulah kekuatan doa seorang ibu. Tengok kita lah, hari-hari doakan anak kita kan. Kita jadi mak kan. Cuma tak sama. Siapa yang baru kehilangan mak baru sebulan memang rasa sangat lah. Jangan cakap apa. Hari-hari terbayang. Dia nak telefon pun, dia rasa mesej telefon mak dia lagi. Dia rasa mesej mak dia lagi. Betul? Kan? Tapi itu sebab saya kata, selagi boleh berbakti, berbaktilah. Dan walaupun mak dah tak ada, ayah dah tak ada, salah satu cara dia, cari keluar kawan-kawan dia. Nabi kata, berbuat baik pada sahabat-sahabat Allah yarham. Maknanya, kita cari kawannya, kita bank-in kat dia dengan RM10 niat untuk arwah. Kita pun dapat juga niatkan untuk arwah. Itu salah satu cara. Sebabnya kalau kita tengok kan, memang betul nak dapat keberkatan. Bukan maknanya macam saya kata tadi, tanggungjawab pada keluarga terlebih dahulu, baru yang lain. Ranking dia keluarga dulu, kemudian baru mak ayah. Tapi kalau mak ayah memerlukan, kita kena bantu juga mak ayah kita. Tapi kebanyakan isteri faham.
Kemarin mesti faham, tak apa bang, bagi lama dulu, saya ni tak apa. Isteri kena faham, besar pahala kita sebenarnya, orang perempuan. Saya bagi tahu tadi segi hukum, sebab ramai lelaki pula ambil kesempatan. Dia nak lelaki slow, dia dah selesa tak bagi nafkah kat isteri dia. Kena bagi, sikit banyak kena bagi. Walaupun RM10. Betul tak? Kena bank in. Ada bukti. Betul tak? Macam saya cakap ni betul, kawan tengah baik ni macam tu. Bergaduh je tanya. Kamu tak pernah bagi pun. Duduk kamu bagi pun. Bismillah. Kau tu kau print sikit ternyata bank statement. Tak adalah. Sebenarnya isteri yang baik biasanya tak ada macam tu pun. Tapi mana kata, macam saya kata tadi lah, dia untuk mak kita buat lah. Tu saya tanya siapa tak ada mak. Tanya dia, macam mana rasa? Yang dah 4 tahun tu macam mana rasa? Balik kampung pun dah rasa lain. Terbayang tempat yang mak selalu duduk tu. So selalu mak duduk situ kan. Ya. Tapi itulah, macam mana pun hargailah. Mana selagi mana yang ada tu, hargai. Bagi mak kita keberkatan, kata berkat tadi tu, satu doa dia orang. Doa orang tu, mak ayah kita ni doa dia. Ya Allah, kau permudahkanlah anak aku. Mak kita, dia bukan hanya doakan kita, dia bangun pagi, pukul 3 pagi doakan kita. Kita buatlah tu. Bangun 3-4 pagi doakan mak kita. Memang tak lah. Mak ayah kita je yang boleh bangun 3-4 pagi nak doakan kita. Ya Allah, bagilah anak aku berjaya. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Ya Allah, anak aku nak ambil exam. Ya Allah, semua benda daripada kecil sampai besar doakan kita. Itu mak ayah kita. Betul tak? Tu dia. Jadi selagi ada, hargailah. Kalau mak ayah yang dah tak ada, cari jalan buat kebajikan untuk arwah. Buat. Contohnya ajak adik-beradik tubuhkan yayasan. Nama mak nama? Zahra. Yayasan Zahra. Kumpul adik-beradik. Letak seorang 100, 500. Kumpul. Lepas tu di situ bantu orang. Masjid bagi 100. Masjid ni bagi 50. Anak yatim bagi 100 makan. Jangan risau, ada orang bagi lagi, bagi lagi. Tu dia, jangan kedekut. Tolong. Lepas tu sebab saya setiap tahun bila macam kalau tak ada apa-apa kan, kalau bukan PKP kan, bila tarawih, so lepas tu bila malam minggu yang terakhir tarawih tu, saya dah beritahu dah, cik, ada 2 kawan arwah abah saya masih hidup, ada 2 orang lagi kat kampung. Cik, malam ni biasa okey, lepas je selesai tarawih witir tu, dia pun dah tunggu dah kat parking tu, saya bawa dia orang pergi makan kat kedai tom yum. Makanlah. Order pun dia nak makan, saya belanja, saya niat untuk arwah. Buat baik. Pagi raya bagi duit raya lagi kat dia orang. Niat untuk arwah. Tu antara benda yang kita boleh buat. Sebenarnya jangan ingat apalah, mak ayah kita ni walaupun dah pergi, dia tunggu doa kita pula. Bagi, ya. Assalamualaikum Ustaz, syarikat air Sangor dia berniaga air dengan menjualkan air syarikat minuman keras. Soalannya, macam mana? Okey, macam mana? Saya bekerja air Sangor. Macam inilah. Kita menjual ni untuk tujuan orang nak buat air minuman. Dah luar bidang kuasa kita dah. Untuk tu kita bukannya sengaja, nah kau ambil ni, kau tolong buat arak. Tak ada. Kita jual ni niat kita asal hukum mula kita jual adalah harus. Tapi kalau ada cara mengelak jual kat dia, carilah jalan. Dia kalau contoh kadang dia syarikat tu dia buat botol apa semua kan, urusan. Sebab kita ni, syarikat kita ni umum. Untuk perkelainan, untuk semua kemaslahatan orang lain. Contoh itu sebabnya macam kedai arak, kedai judi, kenapa kita tak tutup aja? Memang tak boleh tutup. Sebab ada yang bukan Islam, pada dia benda tu okey. Jadi kita ni kemaslahatan umumnya kita bagilah dia buat, tapi siap tulis tu judi haram bagi di sisi agama Islam. Tapi masuk orang Islam. Jangan salahkan kedai tu. Salahkan yang dingai tu. Yang masuk dalam tu. Ya? Macam tu je lah. Jadi salah pening-pening kepala. Kau jual lah elok. Janganlah kita berkuasakan isu ni. Sebab memang ikutkan dalam hal ni, syarikat kita ni bertindak untuk membekal air pada seluruh rakyat. So tentang diobek tu, kita dah nasihatkan dah. Kan? Dah nasihatkan dalam bab bahaya minuman keras, rokok dan sebagainya, kita dah beritahu. Ya? Soalan lain? Okay, Ustaz, ada soalan daripada Rozman. Bagaimana dengan masa? Adakah termasuk dalam berkat? Yalah, masa cukup. Contoh kita ada 24 jam. Kita ada 24 jam dalam sehari. Saya nak tanya lah, ini satu, yang ini satu. Saya nak tanya, dari segi jumlah dia sama, betul tak?
Jumlah dia sama. Tapi kalau seimbang tak sebenarnya? Tak seimbang kan? Kalau seimbang kita nak kira apa? Berat dia, isi padu dia, ruang dia, mungkin macam tu. Jadi apa saya nak beritahu adalah macam tu juga dengan masa yang kita ada. Adakah bila kita kata 6 jam kat tempat kerja, 6 jam kat rumah, maka tu seimbang? Oh. Yang paling penting sekali adalah sejauh mana kita berjaya meletakkan keutamaannya pada ketika itu. Contoh, walaupun sejam masa dengan keluarga, tapi kita duduk makan bersama, berbual bersama, gembira, bercerita, quality time, itu lebih bermakna pada kau duduk 10 jam tapi masing-masing main tablet. Nah, itu maksudnya walaupun kita bekerja 10 jam, jangan kita orang kata lampi mana lah kan, sampaikan kita nak bagi mesti serentak. Kalau 10 jam ni 10 jam ni. Itu sebab ada orang perempuan cakap, bang, bila nak pergi cuti, jomlah kita cuti. Tapi bila kau pergi cuti, kau still tak seronok. Sebab apa? Bila cuti masih dia sibuk dengan kerja. Bila cuti masih sibuk, dia angkat, okey, kejap. Lepas tu main game. Sudah, apa nilai cuti? Cuba cakap. Itu yang kita kena faham. Itu sebab orang lelaki ni bukannya saja-saja tak nak pergi cuti. Tak, betul. Kita bukan saja-saja tak nak. Kita nak bercuti. When time kita nak cuti tu, kau cutilah betul-betul. Tutup telefon semua. Bercuti. Berani kau tutup telefon. Kejap-kejap bos telefon, tak dapat. Memang siap kau balik kau jauh kan. Sebenarnya tak. Cuti ni kadang kita rasa yang lain lah, cuti lah. Minta cuti, bos tolong bos. Bini dah bising lah bos. Aduh, yelah. Bos pun sign. Tapi hati tak betul. Dia kena cari tu. Kerelaannya sampai setelah 25 tahun bekerja. Gila betul. Janganlah macam tu sangat kan? Setkanlah setiap tahun tu perancangan tu penting. Rancanglah cuti ya, dengan keluarga kita. Sebab kita akan appreciate satu benda yang tengok lah. Anak sekarang yang sulung tu berapa umur? 2 tahun. 2 tahun, baru lagi lah. Anak sulung berapa tahun? 7 tahun. Khairi? 7 tahun. 7 tahun. Kau ni memang lambat kahwin. Anak kecil-kecil bang 11 tahun. Inilah tak ada. Nah, tapi tak apalah yang 11 tahun kau. Cuba tanya balik. Macam mu semalam lahir dah. Tiba-tiba dah dah 5. Tanya betul. Kejap je. Dan akhirnya tiba-tiba kan kita akan terkejut dengan anak kita cakap, "Mama, nak kahwin." Kau faham? Kita ingat budak tu kecil lagi tau. Sebenarnya dia dah dewasa. Sekejap ni masa. Saya ni kan, orang cakap best lah jadi Samsul Bat, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Ya, saya bayangkan ni besok Johor ni. Habis ni besok Johor. Bayangkan. Ni malam kan Putrajaya, katalah. Tu yang balik-balik lah. Tengok bilik anak dah. Sembilu budak ni besar. Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Tak, satu benda kan Tuhan biar. Bayangkan orang cakap sonok-sonok kan, tapi anak saya komplain 3 benda. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah pun satu nikmat ni, you all kena hargai. Hantar anak pergi kat nursery, hantar anak nursery jaga budak lah, nasi pokok pun tak siap. Kau akan ingat momen tu, bila anak dah besar dah tak ada dah kau hantar anak tu ke situ. Kemudian soalan anak saya yang kedua, tak best dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam ke dia. Pasar malam. Tapi orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Bawa nak apa cakap je. Pasar malam boleh lah. Cuma pasar raya meninggal kan. Dan ayat yang ketiga anak saya tu, ayat yang paling power sekali anak saya bagi apa? Macam dah lupa-lupa muka abah jangan kau ajar. Maknanya apa? Wah dah YouTube ke TV boleh tengok kan? Apa maksud tu? Maksud dia dah lama tak tengok abah dia dekat-dekat. Itu sebab saya bercakap tadi, saya pesan kat PA saya jangan lebih daripada 2 malam tidur kat luar. Kalau ceramah macam mana pun mesti ada gap tu. Jangan berterusan. Saya paling teruk hari tu lah, bulan 11, 12 tahun lepas, 10, 11, 12 sampai bulan 2 tahun ni, iaitu rakaman My House, program TV hijrah repair rumah orang susah.
Apa yang tengok rancangan tu tengok kena tunggu sampai rumah tu siap tau 2 minggu. Aduh pening pada aku. Duduk lepas tu interview kan. Lepas tu aduh tentulah. Tapi pengorbanan kan buatlah. Salah. Tanggungjawab. Orang perempuan jadi korban ni, lelaki mana boleh korban? Saya pernah berkorban untuk keluarga ni orang perempuan. Abang berkorbannya itu orang korban tu tanggungjawab. Yang berkorban semua dia, yang lelaki semua tanggungjawab. Kita tak layak berkorban. Kita tak, hanya bertanggungjawab saja. Okey, tu kena ingat tu. Tak adalah, saya nak tunjuk perbezaan kan. Sebenarnya suami isteri ni, lelaki perempuan, tolonglah jaga. Korang yang muda-muda ni bahaya tau. Krisis sekarang ni, krisis rumah tangga banyak berpunca daripada ni. Gadget. Bila korang keluar makan dekat luar kan, cuba kau buat peraturan tu. Sampai kat kedai makan, handphone semua tinggal dalam kereta. Kunci kereta, dah pergi makan. Kau tengok beza. Contoh, dekat meja makan simpan dia kata, ini lepas tu perempuan, jap jangan makan dulu. Tak kau fikir Nabi kata dulu, bila bawa balik makanan, sorokkan, jangan sampai jiran nampak. Sebab kalau dia nampak, dan anak kita larang jangan bagi anak makan buah tu dekat depan rumah, takut anak jiran nampak dia pun nak. Yang kau tunjuk, kau bayang berapa ramai kau kena bagi. Lepas tu kau tak tahu, waktu kau ambil gambar ayam goreng yang orang tua duduk depan tu, jangan sebut dia tak kerja camah kita. Ini pasal branding. Kita tengah buat live. Kalau kau sebut seolah-olah dia taja camah kita, kau tak boleh sebut jenama dia. Ayam tu sebab Syuib, itu sebab ayam Kentucky. Dia sebab Kentucky je. Dia tak sebut habis. Jadi makna kata kan, kita kena sorokkan. Ni kau tunjuk, alhamdulillah rezeki hari ni yang tak seberapa. Kau tu tak orang menyampah tengok kau punya tak seberapa. Kau punya tak seberapa tu ayam 5 betul per kotak kau jangan. Saya tu dia orang renovate rumah. Kenapa kau nak tunjuk dengan orang? Alhamdulillah siap juga teratak, kami hantar rata. Kau punya tahap riak atau kau tak sedar kau tahu. Semua menyebabkan penyakit ain kau. Orang nampak dan orang sakit hati dengan kau. Orang doa, dia janam lah kau. Jadi tak elok. Itu yang kita tak nak. Lepas tu kau share dalam grup WhatsApp, alhamdulillah tak sangka anak saya dapat semua A. Doakan kerjaan dia. Kau tak tahu dalam tu ada anak yang fail. Dalam grup tu jangan weh. Alhamdulillah saya dapat APC tahun ni lagi lah, bengkak kawan ni. Macam orang lelaki tak apa. Orang lelaki dia, kau macam mana boleh dapat Zul? Kau beritahu apa kerja sama, ponteng sama. Macam mana kau boleh dapat? Mungkin tak macam orang lelaki. Tak macam orang lelaki, dia cakap straight tau. Orang perempuan, orang perempuan dia tak cakap direct. Dia tak ada direct. Orang perempuan dia pajak kerja. Tahniahlah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. Dia tubuh grup WhatsApp baru, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masukkan sebuah kekawan ni, terlupa pula termasuk yang Tim Anugerah pun masuk. Marau-raung pula tu baca komen nama. Tak, benda ni saya kena perbetulkan. Ya, lepas tu kalau kau ambil gambar, tu sebab beza dulu zaman kita pakai Kodak tu. Mengah dia tergelak ni. Aduh. Parah betul. Betul. Kalau kita tengok zaman kita pakai Kodak filem dulu kan, ambil gambar, sini tak nak lah, sini tak cantik, sini cantik. Lepas tu kita buat apa? Kita bukan tunjuk satu dunia, masuk dalam album. Bila kita tengok sini, yang gambar ni. Lepas tu ada kawan-kawan kita masuk gambar kita punya reunion tahun 80-an dulu. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Kau pun tak tergamak tengok gambar aku. Jadi itulah. Okey, soalan lain?
Trend. Jadi Ustaz, macam berkenaan kita post dekat sosial media kan, macam sekarang dah jadi macam trend, apa-apa kita akan share. Jadi macam mana kita nak didik di hati kita ni untuk tak semua benda kita share, ataupun macam mana kita nak kurangkan? Tutup akaun. Dah. Kau tengok gambar Samsul depan kan? Tengok gambar Samsul depan. Aku share gambar ceramah ni. Kau susah nak tengok gambar aku dengan wife dengan anak, susah nak tengok. Tapi orang lain nak share tu dia share lah. Saudara mara ke apa semua nak share lah. Tapi saya memang saya letak gambar ceramah saja supaya orang dapat maklumat. Kita share benda baik. Share benda baik. Ketahuilah sesungguhnya kau masuk hashtag kan. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Contohnya share hashtag tu. Jom sebarkan kebaikan pada orang. Ambil poin tadi, orang yang tak bahagia, orang yang sibuk tengok apa yang ada sampai lupa apa dia ada. Kedua, orang yang sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok kekurangan orang lain. Ketiga, orang yang lupa bahawa apa dia ada tu semua Tuhan bagi. Kita sibuk cakap, aku kerja rajin tu sebab aku dapat ni. Tak, Tuhan izinkan orang lain. Kita share benda-benda macam tu. Share hadis-hadis, share ayat yang power-power. Kan? Didiklah anak kamu tentang bahagia, bukan tentang kaya. Kerana akhirnya bukan semua benda dinilai dengan duit. Kalau kamu ingin berjalan laju, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep. Betul tak? Jadi share perkataan macam tu. Dulu kalau saya ada masa, saya akan share tau word-word semacam tu, ayat-ayat macam tu. Tapi sebenarnya tu dia. Kita biar ada fokus. Ni sekarang, dulu orang nak berlakon macam mana? Nak berlakon semua kena pergi screen test. Okay. 3, 2, 1, action. Sesungguhnya cik dia test. Tapi sekarang kau tak payah screen test. Kau dah ada TV kau sendiri. IGTV namanya. Kau buat live sendiri. Entah apa benda live dia buat. Kacau air. Keteng live. Tu belum cerita dah seorang budak sekolah tu sikat rambut live. Sihat. Aku ni pula tak tahu ni live. Siapa ni live apa? Lah tengah ceramah. Ni live lah tengah jual barang. Okey, lah ni live apa? Sekali tertekan dia budak sikat rambut tu. Saya sudah buat dia. Jangan kabur tu. Macam mana nak kabur? Macam mana lah aku nak live group ni? Samsul buat join. Aduh, pening. Biarlah share benda-benda yang manfaat. Okay. Jadi soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Agak chat. Ustaz, kena tanya, apakah kalau keberkatan tu kan datang daripada kita asyik kita boleh? Mana dari bos, dari orang kecil gitu. Macam mana? Rasanya dia tak adalah seberapa, tapi nasib bodek dia baikkan bos, naik pangkat, dapat bonus dia tu keberkatan. Macam ni. Bodek ni, siapa yang bagi label bodek tu? Siapa bagi label bodek ni? Kerana sebenarnya ayat tu kita cakap bodek, tapi contoh macam ni, nampak macam tadi, bos, siapa? Bos, smart lah bos. Dia memang cakap macam tu. Dengan semua orang dekat macam tu. Betul? Kau smart tu. Dahsyat lah. Wah, susah tengok lelaki pakai colour purple. No. Contohlah, dia cakap macam tu. Semua lah kau dah masuk. Dia ada orang cakap macam tu, tapi orang lain yang tak biasa. Bodek. Kita yang gemar judge orang. Lagi satu lagi, ada sebab tau. Masa tadika dulu, orang tua dulu ajak kita main damula. Baling-baling tak. Ada orang tu kejap-kejap tangguh. Kejap tangguh. Senang hidup kan. Yang seorang tu kejap-kejap ulah. Bawa nenek cik ulah. Yang ada seorang tu pula tangguh tidak, ulah tidak, nangkau kan. Masalah dia dekat 98. 900 undur balik. 900 balik. Itu ada kena mengena dengan career kita, kehidupan kita. Ada orang rezeki dia kejap naik. Rezeki Allah bagi. Ada orang pula naik yang tadi turun, dia ajak naik turun tadi, kejap tukar department. Pangkat tak naik. Kejap pergi sini. Sangka baik sebab Allah bagi peluang dekat dia belajar semua perkara. Bila dia pencen pasal tak boleh tipu. Semua benda dalam syarikat Musana Islam tu dia tahu kerja dia macam mana. Dan orang yang 98 tadi
Tak, pencen-pencen, bersambung-sambung kontrak ke. Contoh. Maknanya apa? Sangka baik Allah dah tentukan khidmat yang masih diperlukan. Itu sebab dalam hidup kita ni kena buang perasaan tamak, perasaan sombong, perasaan dengki. 3 ni penyakit hati, package. Buang perasaan tamak, buang perasaan sombong. Dia 3 ni kena hurai dalam satu topik ni. Maknanya memang kena panggil lagi. Tamak, sombong. Sombong ni pun ada 3. Ujub, riak, takabur. Itu pun ada pecahan dia lagi. Tapi dengki ni paling susah. Tu sebab saya kata you all share dalam media sosial, hati-hati lah. Dia share benda ni lah. Sekarang puncanya pada kita juga. Aku tak buat salah apa pun orang. Aku tak kacau orang. Account aku, sekali aku lah. Salah ayat tu. Fikir sensitiviti orang. Bukan semua orang senang macam kita. Kau bergambar dekat dataran siakap. Kan dataran kau walaupun nampaklah kawi, tapi ada orang untunglah kau nak pula kerja sama pejabat dengan kita, dan dia pula bergaduh dengan suami dia sebab kita. Tengok si Mira kawi pergi dah. Kita you sabarlah Tima, contoh. Contohlah. Tak, bayangkan kita tak sedar tu kita jadi punca. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa kita ada. Siapa sebab kita. Apa maksud dengki? Kenapa aku tanya kau koma pula? Tanya tiba koma, oksigen sampai ke otak. Apa maksud dengki? Iri hati ni perkataan seerti. Tak apalah. Sebenarnya paling senang sekali kalau kita tak nak dengki dengan orang. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk yang dekat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki ni Nabi kata hasad mampu membakar kebaikan umpama api membakar kayu. Maka kebaikan kita sia-sia bila kita dengki dengan orang. Dan paling senang kita faham maksud dengki ni. Jadi kalau kita faham maksud dengki itu adalah itu, maka insya-Allah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Dia naik pangkat tu bodek aja, kau persoalkan keputusan Allah. Dia macam mana boleh naik weh? Lepas tu yang bagus, patut engkau Zul. Dia punya bakar tu, ya Allahu Akbar. Betul tak? Jangan macam tu. Sebenarnya cuba kalau kita Allah pilih kita naik pangkat, ada orang petikai macam tu, sedih tak kita? Sedih. Tapi kita kena ingatlah, Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi benda lain. Bagi anak pandai, macam saya kata tadi. Tuhan bagi mak ayah kita sihat. Hanyalah orang yang dah tak ada mak ayah macam mana? Tuhan mungkin bagi mak ayah kita ada, tapi dia sakit. Kuat, kita kena jaga dia. Setiap minggu bergila-gila adik-beradik jaga. Tapi sangka baik Allah bagi peluang berbakti dengan mak ayah kita. Semua tu itu sebab mula-mula tadi tajuk ni yang bagus. Saya kupas maksud kejayaan tu atas kita. Bukannya kejayaan tu berdasarkan penilaian orang. Tak, kita nak macam mana berjaya. Jadi kadang-kadang itulah ayat dia. Mak kita pergi dulu, tak apa. Sebab apa? Sebab Allah nak tunjukkan kat kita, mak kita pergi dia tak susahkan orang. Ayah kita pergi tak susahkan orang. Ayah saya meninggal dunia, tak ada sebab apa yang besar lah. Hari ni demam, besok meninggal. Tak ada siapa sangka dia akan pergi. Dan arwah abah saya yang paling susah kita orang nak terima, sebab arwah abah saya adalah manusia paling kelakar dalam keluarga kita orang. Kalau cakap tu tak pernah tak awak, cik baik saya tak macam dia. Serius ni. Kau orang yang gelap, bukan aku bawa. Itu arwah abah saya. Jadi bukan satu benda yang senang lah. Waktu abah pergi dulu dengan tahap saya belum habis belajar lagi, lepas tu adik-adik semua belajar lagi. Bukan satu benda yang senang. Tapi mana kata kita anggap benda satu, arwah abah pergi dia tak susahkan orang. Dan keluar macam-macam kebaikan arwah abah ni. Arwah abah nanya, dah kau tinggal nak bela anak-anak je. Arwah abah saya rupanya dia dah settlekan semua. Hutang kereta, rumah dah settle. Ya kan? Tapi tetap susah bila abah tak ada, mak tak ada, siapa tak ada, kita akan rasa susah. Tapi itulah ujian Allah Ta'ala bagi tahu dah, la yukallifullahu nafsan illa usaha.
Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, jangan dengki-dengki sangka baiknya. Apa yang Allah Taala bagi kat kita tu adalah kebaikannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, tanam legundi tumbuh kelapa, kan? Pucuk hidup, buah-buahan mati, ya. Jadi walaupun kita ni berjaya dan bahagia kan, macam mana pun semua tu jangan lupa ingat Allah di dalam hati. Begitu juga budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Dan yang terakhir sekali, tanam-tanam air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, biasa baik, tuan-tuan dan perempuan menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada kau siap pantun tak? Kau bagi sekali banyak tu kan. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Dan cuma sedikit makluman, sedikit makluman pada semua yang tengok secara online dekat atas tu, nanti boleh turun bawah. Siapa yang ada kat sini lah, kat pejabat, datang dekat luar sana ada satu meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Yang pertamanya ada minyak wangi SD perfume, Samsul Debat perfume, yang mana dia bau bukan bau orang Arab tu, dia bau international, tahan lama, boleh bawa solat. Dia melambangkan kebijaksanaan wanita. Sebab isteri saya bancuk sendiri, tak bukan itu sebab bijaksana tau. Modal suami untung semua dia. Tapi bau dia memang wangi lah, tahan lama. Dan dia ada tagline, tak mandi pun wangi, itu tagline dia. Jadi harga dia kalau ikutkan RM39, RM38, tapi hari ni kita jual RM35 saja. Bau Danish, bau Aisyah. Masalahnya dua-dua bau orang memang suka. Macam bau saya ni bau Aisyah. Saya suka bau Aisyah. Itu memang bau nama anak perempuan saya lah. Jadi satu lagi yang produk tengah viral sekarang, iaitu susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni adalah produk susu campur dengan kurma, campur dengan madu yang diizinkan. Madu diizinkan, fahamlah makna madu yang kau tak marah lah, maknanya madu lebah. Tak, yang bagusnya, nanti saya share sikit, produk ni baru setahun, alhamdulillah. Susu kambing Al-Am ni, pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing selayar. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Jadi siapa yang ada masalah minum macam saya dengan adik-beradik saya, dengan mak saya semua, kita orang ada masalah tak boleh minum teh susu. Kalau teh TO, kopi O, sudah lama putus susu. So kalau minum tu, sebab kalau minum, ada orang jenis yang minum air susu lembu ni, dia akan perut dia jadi sebu tau, angin. Jadi insyaAllah dengan susu kambing dia tak ada asid, memang baik. Yang kedua, paling ramai sekali, yang paling baik untuk siapa ada gastrik, GERD, pedih hulu hati, selalu kena tidur malam, sampai kan terpaksa muntah macam saya kan. Saya memang kalau dah muntah baru lega. So inilah ubat yang paling berjarab sekali, cepat baik. Kalau yang seterusnya, yang enzima, kata-kata kulit, minum. Tapi jangan buat mandi tau, minum. Kau buat mandi untuk kulit, bantai buat mandi tak, minum. Kemudian baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebak-kebak. Siapa mak dia dah semayang dekat kursi tu, bagi cepat. Mak yang semayang kat kursi, sakit lutut kan, memang cepat baik. Imam Masjid Palung 12, 6 bulan semayang kat kursi. Tapi diminum macam mana tau? Pagi sekali, malam sekali. Tapi makna kalau gastrik elok, perut dia tahan sampai petang, maknanya untuk diet pun elok. Tapi kalau kau minum